أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Murid-murid yang disayangi lagi dikasihi, Ustaz doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita sekarang ini. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesihatan yang baik kepada kita semua. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama lagi dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang akidah. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempermudahkan segala proses pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang baru kita baca sebentar tadi menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala proses pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid kita melihat sek induksi pembelajaran kita pada hari ini. Cuba murid-murid gambarkan ataupun bayangkan gambar orang sedang membuat apa ni. Gambar apa ni, ada dua orang. Satu tengok orang yang pegang keris, ada tengkorak dekat sebelah dia. Dan satu lagi ni orang yang handsome, smart, kepalanya biasalah tak ada rambut sedikit. Biasanya dia orang buat apa ni? Ni biasanya orang ni ada masalah lah ni. Dia pergi untuk menyelesaikan masalah dia. Dia pergi berjumpa dengan bomoh ataupun tok bomoh. Jadi insya-Allah pada hari ini murid kita akan belajar salah satu tajuk dalam bidang akidah, iaitu jauhi syirik. Baiklah murid-murid, marilah kita sama-sama melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan maksud syirik. Yang kedua, menyenaraikan dalil nakli berkaitan dengan syirik. Yang ketiga, menghuraikan bahagian syirik dan keadaan yang membawa kepada syirik. Yang keempat, menghuraikan akibat mengamalkan syirik. Baiklah murid-murid, keempat-empat objektif pembelajaran ini insya-Allah kita akan capai di akhir pembelajaran nanti. Baiklah murid-murid, marilah sama-sama kita melihat objektif pembelajaran kita yang pertama pada hari ini, iaitu maksud syirik. Cuba murid-murid perhatikan slide yang Ustaz paparkan ini. Cuba fokus, cuba beri fokus apa yang Ustaz akan terangkan ini. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ingat, syirik ialah suatu perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu yang pertama. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Okey, ingat ada tiga perkara: perkataan, perbuatan dan i'tiqad. I'tiqad ni ialah keyakinan kita, pegangan kita. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Murid-murid,
hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Jadi kita tidak boleh mensyirikkan Allah. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan yang kedua ialah syirik khafi. Nanti kita akan belajar satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan syirik jali dan juga dengan syirik khafi. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat dalil nakli yang memberitahu kepada kita, yang Allah menerangkan kepada kita bahawa kita tidak boleh mensyirikkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua, ayat yang ke-22, yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa ialah Tuhan yang Maha, bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahawa janganlah kita ataupun janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Jadi kita tak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu benda yang terdapat di atas muka bumi ini ataupun di mana-mana sekalipun. Itu yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengakui bahawa adanya Tuhan yang lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik yang besar. Syirik yang paling besar ialah syirik yang inilah, syirik jali, yang mana perbuatan syirik jali ini susah Allah nak ampunkan dia kecuali dengan taubat yang betul-betul taubat, atau kita panggil dengan taubat nasuha. Jadi Ustaz tegaskan lagi sekali, syirik jali ialah mempercayai atau mengakui bahawa adanya Tuhan yang lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Kita menyembah benda lain selain daripada Allah. Syirik jali juga dikenali dengan syirik yang paling besar dosa dan azab yang sangat pedih. Baiklah, kita lihat contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali. Macam mana contoh dia? Contoh yang pertama ialah menyembah berhala. Ini jelas, menyembah berhala, menyembah matahari, bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan selain daripada Allah. Ini adalah antara contoh-contoh syirik jali. Jadi perbuatan-perbuatan yang macam ini kita kena hindari, kita kena jauhi agar kita tidak termasuk dalam golongan syirik jali. Baiklah murid-murid, seterusnya marilah sama-sama kita melihat akibat orang yang mengamalkan syirik jali. Yang pertama, dapat merosakkan akidah. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berdosa besar dan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kekal dalam api neraka. Jadi ingat murid-murid, kita perlu menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita kekal di dalam api neraka, iaitu berkenaan dengan syirik jali. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Ingat murid-murid, syirik khafi ini ialah syirik yang kecil, yang mana ianya akan terjadi sekiranya kita melakukan sesuatu ibadat tadi, kita tidak meletakkan Allah
di dalam hati kita sewaktu kita melakukan ibadat. Jadi kita perlu ingat, sewaktu kita melakukan ibadat, kita mesti meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Ingat murid-murid. Seterusnya kita melihat keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi. Okey. Riya dalam ibadat iaitu melakukan sesuatu ibadat bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seseorang melakukan ibadat kerana mahu pujian atau tempat di dalam masyarakat. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh syirik khafi, iaitu riya, yang mana dia melakukan sesuatu perbuatan bukan kerana Allah semata-mata. Dia buat kerana ada benda lain, kerana ia ingin mendapat pujian daripada orang lain ataupun masyarakat. Jadi ingat murid-murid, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu ibadah, mestilah kita melakukan kerana Allah. Seterusnya kita melihat akibat orang yang mengamalkan syirik khafi. Okey, yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Siapa yang mengamalkan syirik khafi, dia boleh menghapuskan amalan kita, menghapuskan pahala amalan kita. Yang kedua, sukar menerima pandangan orang lain. Sukar menerima pandangan, sukar ditegur dan sebagainya. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Yang keempat, dibenci masyarakat. Yang kelima, mudah berputus asa. Jadi sesiapa yang mengamalkan syirik khafi, inilah antara ciri-ciri dia, yang mana pahala dia akan hilang dengan sendirinya. Dan dia juga suka menerima pandangan orang lain, dan suka menimbulkan pergaduhan dan sebagainya. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, iaitu oleh itu kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah kita. Jadi ingat, syirik ialah suatu perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi oleh itu wajiblah ke atas kita menjauhi perbuatan-perbuatan syirik ni yang boleh menyebabkan rosaknya akidah kita. Jadi Ustaz harap murid-murid semua dapat menguasai objektif pembelajaran kita yang kita telah belajar sebentar tadi, iaitu pertama berkenaan dengan maksud syirik, yang kedua dalil, yang ketiga jenis-jenis syirik, seterusnya amalan-amalan yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sampai di sini dahulu perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kali ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dan kesilapan sewaktu Ustaz memberi penerangan tadi. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Lindung diri, lindung semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.